saya Yuan dan anda sedang menonton rancangan Inspirasi Intellect, iaitu sebuah rancangan yang mengutarakan kreativiti individu dan juga betapa pentingnya perlindungan hasil kreativiti itu. Mana Azhar? Masih dalam bilik ke? Dia selalu macam tu lah. Azhar, masih dalam bilik ke Azhar? Azhar? Azhar! Kenapa ni? Kan tadi dah janji makan malam. Siapa ni? Sebutlah. Azhar tulis apa ni? Azhar tulis lagu. Lagu? Yun sebenarnya pun tak tahu Azhar ni suka tulis lagu. Azhar, ni kan untuk Yan lah. Malu lah. Malu? Azhar, ni kan ekspresi diri Azhar. Apa yang nak dimalukan? Okey. Kalau tak nak nyanyikan, apa kata kalau Azhar terbitkan lirik lagu tu dalam blog Azhar, lepas tu nanti kita Mana boleh terbitkan dalam blog ya, nanti orang tiru kan? tiru, takkanlah kan ada hak cipta. Hak cipta tu apa? Hak cipta tu copyright. Maknanya hak eksklusif pemilik karya. Jadi apa hak-hak eksklusif pemilik karya ni? Mereka boleh menyewa, mereka boleh menjual, boleh mengedar, boleh menayangkan karya mereka dalam apa jua bentuk. Pendek kata, boleh buat apa saja dengan karya mereka. Tapi kena daftar kan kat mana-mana. Alah malas lah. Lagu Azhar ni bukannya best sangat. Ya ke? Hei, dia ni. Sebenarnya tak payah daftar lah Azhar. Azhar hanya perlu ada rekod dan juga atau juga menulis lah karya Azhar tu. Jadi macam mana Azhar nak lindungi hasil karya Azhar ni? Hak cipta ni untuk penulis lirik dia. Azhar, Azhar. Topik untuk episod kali ni kan memang sesuai untuk Azhar lah. Hak cipta. Mari kita tengok ni dulu. Hasil karya merupakan hasil kreatif minda dalam pelbagai bentuk. Hasil-hasil karya ini dilindungi oleh Akta Hak Cipta. Hak cipta dimiliki oleh individu, kumpulan atau syarikat yang menghasilkan karya tersebut. Karya-karya yang layak untuk mendapat perlindungan hak cipta adalah seperti karya sastra, muzik, seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan karya-karya terbitan. Macam tu. Yelah, macam tu. Azhar, kan college kita tu ada pertandingan tulis lagu. Apa kata kalau Azhar cuba masuk? Kan best lah dia. Nak lah, you and best. Sudah. Tak nak. Jom, kita makan. Jom. Azhar, kenapa tak nak cuba? Nanti Azhar menyesal baru tahu. Salah. Okey, macam ni lah. Kalau ada pertandingan lagu yang lain, nanti kalau Azhar ada confident, masuk, okey? Lirik tu tak ke mana. Kat situ juga. Okey, kena janji dengan Yuan yang Azhar besok pagi akan benarkannya bahawa Azhar jumpa dengan seorang yang akan ceritakan semua pasal hak cipta. Okey. Boleh. Boleh ya? Okey, kita boleh makan sekarang. Jom. Hak cipta adalah penting dalam dua aspek. Yang pertamanya dalam peranan yang dimainkan oleh bidang ini dalam memperkembangkan kebudayaan mana-mana komuniti di dunia ini. Keduanya, bidang hak cipta ini juga memainkan peranan utama dalam menjanakan ekonomi di beberapa buah negara maju dan juga yang sedang membangun. Umpamanya di Amerika Syarikat, sejak kebelakangan ini, bidang hak cipta ini sedang memainkan peranan utama dalam menjanakan ekonominya. Di negara Sweden pula, bidang hak cipta sedang memain peranan utama sebab sejak kebelakangan ini kebanyakan barang yang diekspor dari negara itu adalah berasaskan kepada bidang hak cipta, iaitu muzik. Di kebanyakan negara di dunia ini tiada sistem pendaftaran untuk bidang hak cipta sebab hak cipta wujud dengan sendirinya sebaik saja sesuatu karya berhak cipta itu diwujudkan. Tetapi bagi kegunaan pertikaian di mahkamah, biasanya pemegang hak itu menyediakan dokumen yang dipanggil surat sumpah ataupun affidavit ataupun statutory declaration. Surat sumpah ini boleh digunakan untuk membuktikan siapakah pemegang hak dalam mana-mana satu pertikaian yang mungkin berlaku di mahkamah. Karya-karya berhak cipta itu diberi perlindungan sebaik saja ianya diwujudkan. Oleh itu tiadalah sistem pendaftaran bagi karya-karya berhak cipta. Tetapi dalam mana-mana dokumen yang dihasilkan biasanya 3 elemen diperlukan. Yang pertamanya tahun ianya diterbitkan. Yang kedua nama pengarang ataupun nama penerbit, iaitu orang yang memegang hak. Dan ketiganya satu kenyataan yang mengatakan bahawa hak cipta terpelihara.
Itu sahaja elemen-elemen asas yang perlu dimasukkan dalam mana-mana dokumen yang diterbitkan. Azhar ni kan takkanlah nak tulis lagu tapi tak pernah dengar pasal hak cipta semua ni. Pernah, tapi Azhar tak sangka lah hak cipta ni sangat luas dan penting. Jadi sekarang Azhar dah benar-benar faham kan? Faham. Yuan, jom balik. Kenapa? Azhar nak masuklah pertandingan lagu tu. Tiba-tiba? Tadi tak nak. Sekarang pula nak. Wah. Kenapa siapa ni? Azhar tadi lupa kunci pintu ya? Macam ada orang masuk ni. Okey, check. Duit. Duit dalam beg. Komputer ada. Kita pun ada. Tak apa-apa yang hilang. Apa yang boleh hilang Lagu Azhar. Lagu Azhar mana? Alah, lagu Azhar mana? Tapi Azhar, kalau hilang pun tak apa kan? Azhar mesti ada salinannya kan? Tak ada salinan. Tak ada. Azhar kenapa ni? Yuan tahu tak siapa yang menang pertandingan lagu tu? Fiza. Dia menang dengan lagu Azhar. Macam mana ni? Dia lah yang curi. Oh, itulah Azhar tak nak dengar cakap Yuan. Sekarang ni kan cuma Azhar seorang saja yang tahu. Itu memang pun lagu Azhar. Dan kali tu kena nak terbitkan dalam blog ke ataupun kasih semua kawan dengar ke. Kita boleh juga jadi saksi kan? Tak apalah Yuan. Nasib pun dah jadi bubur. Tak apalah. Biarlah si Liza tu menang. Dan kali Azhar tak akan ulangi kesilapan Azhar tu. Tapi mulai hari ini, semua hasil karya Azhar tu Azhar akan masuk dalam blog Azhar sendiri. Lepas tu you all, kawan-kawan kita semua kena dengar sampai muak. Boleh Azhar, tentunya boleh untuk Azhar apa saja. Tapi kan kagum dengan orang Malaysia yang banyak berkarya ni. Mana kita dapat ilham ni? Apa kata kita tanya mereka? Ilham lahir daripada banyak sumber. Daripada alam sekeliling, kejadian harian, daripada pengalaman. Kadang-kadang dari sudut-sudut kerohanian, ya, dari sumber kerohanian. Jadi dia macam-macam lah. Macam-macam sumber seseorang pencipta lagu tu dapat. Dia sama aja. Saya tak tahu masa akan datang akan berubah ke tidak. Tapi bila saya buat, saya hendak orang diajak bersama dalam perjalanan pemikiran seorang pengkarya, umpama yang saya lah, mengenali seniman tu, apa yang dia fikir. Jadi bila saya dah tak ada nanti, apa yang saya hendak mungkin kalau dapat mereka itu merasakan bahawa Nasir ni sebenarnya bukan setakat menyanyi tapi sedang bercakap dengan kita tentang generasi dia. Setiap generasi itu ada masalah-masalah dia, ada perkara-perkara yang orang kenal tentang generasi itu. Apa yang dah saya lakukan ialah sejak dulu lagi lagu-lagu yang saya hasilkan tu diterbitkan atau dipublishkan oleh satu syarikat. Umpamanya dulu saya bekerja dengan Polygram, Polydor. Saya sendiri sekarang ni sudah mempunyai syarikat terbit lagu sendiri. Better in the sense that saya tidak perlu publisher lain. Maksudnya kalau dalam industri musiknya, kita sebuah rakaman tu mechanical royalties dia ada 8% umpamanya. Jadi 88% tu akan pergi kepada kita ataupun syarikat kita lah. Tetapi kalau kita publish dengan syarikat lain, syarikat tu akan mengambil sebahagian. Jadi kita tidak dapat sepenuhnya. Jadi dapat sikit lah. Dari sudut itu ada perkembangan yang baik lah buat saya. Tapi memang dari mula dulu saya sedar bahawa tiap karyawan, apa tujuan dia mencipta lagu ke, membuat hasil karya, melukis ke apa, hasil karya dia adalah dia punya. Melainkan dia menjualnya habis pada seseorang atau